Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita ni semula dalam pelajaran agama Asas Pengetahuan Agama Islam tahun 5. Sebelum kita ni memulakan pelajaran harian ni, seperti biasa kita ni baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tajuk yang cikgu maksudkan harian ni ialah hikmat memuliakan anak yatim. Sebelum ni kita ni sudah belajar dalam tajuk memuliakan anak yatim dan seterusnya cara memuliakan anak yatim. Okay, sebelum itu cikgu ingin bertanya kamu, ingat apakah yang dimaksudkan dengan anak yatim itu? Siapa? Jadi anak yatim itu adalah kanak-kanak yang ketiadaan bapa. Okay, yang mana anak yatim ni apabila ketiadaan bapanya, yang menjaganya ialah dianggap sebagai penjaga. Penjaganya tu dikiralah siapa? Mamanya kah atau bapa saudaranya kah atau siapa saja. Jadi penjaga sebagaimana yang kamu sudah pelajari berkewajipan untuk memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan bis diorang. Okey. Itu di antaranya. Kemudian cara memelihara anak yatim pun di antaranya ialah kita ni sunat mengusap kepala bis diorang itu. Seterusnya kita ni melayan mereka dengan baik dan haram kita ni mengambil atau memakan harta anak yatim itu. Itu di antaranya. Okey, kita ni teruskan untuk tajuk harian ni iaitu hikmat memuliakan anak yatim. Kita ni baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmat memuliakan anak yatim. Hikmat memuliakan anak yatim itu banyak. Antaranya ialah, tadi baca nombor 1, baca sama-sama. Kedudukan orang yang menjaga anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga adalah dekat seperti kedudukan jari telunjuk dan jari tengah. Itu kedudukan orang yang benar-benar menjaga anak yatim. Mana yang sepatutnya lah yang mengasihi, mengasihani. Itu macam mana kedudukannya? Iaitu mereka dekat dengan Rasulullah apabila mereka berada di dalam syurga. Dekatnya tu cuba kamu kata ni biasa normal jari kita ni ada berapa? Ada 5 kan, kalau setampik tangan ada 5. Jadi mana satu? Jari telunjuk. Okey, tahu jari telunjuk. Kemudian jari tengah mana? Okey, kamu rasa hampir kan? Jadi itulah kedudukan orang yang menjaga anak yatim dengan Rasulullah, iaitu dekat seperti kedudukan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kalau kata ni, nanti kalau kamu sudah besar, ada kesempatan kamu menjaga anak yatim, hendaklah kata ni jaga dengan baik. Sebab siapa yang memuliakan anak yatim ada hikmat-hikmat yang tertentu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baca yang kedua. Orang yang menjaga makan dan minum anak yatim dimasukkan ke dalam syurga. Itu janji Allah. Siapa yang benar-benar menjaga makan minumnya, pakaiannya dan sebagainya, maka diorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Kecuali artinya orang itu
belum tentu dia masuk syurga jika dia melakukan dosa yang tidak diampuni. Walaupun kalaunya menjaga juga anak yatim, tetapi dosa yang indah dapat diampunkan oleh Allah, misalnya ia percaya ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, itu dapat diampuni tu. Jadi itu dah jadi janjikan masuk syurga tu. Jadi ingat, artinya orang ni memang ia orang yang baik. Okey, jadi kalau orang yang baik, insya-Allah dijanjikan orang itu dimasukkan ke dalam syurga. Okey, seterusnya yang ketiga ialah hikmat yang ketiganya ialah orang yang memelihara anak yatim mendapat pahala. Okey, pahala, ganjaran pahala. Seperti apa pahalanya tu? Seperti pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad mempertahankan agama Islam, ini semestinya berperang. Okey, kalau memang zaman dulu memang menegakkan agama Islam itu berperang. Sekarang ini ada juga masih, tetapi ini semestinya berperang. Yang penting ia mempertahankan agama Islam. Jadi itu orang yang memelihara anak yatim, ia mendapat pahala seperti pahala jihad. Okey. Yang keempat, di antara hikmat memuliakan anak yatim ini, untungnya apa kelebihannya, hati akan menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Artinya orang yang orang yang memelihara anak yatim itu, menjaga anak yatim itu, insya-Allah hatinya akan menjadi lembut. Memanglah sudah ia merasakan melihat anak yatim ini, ia kesian, ia merasa kasih, tentulah hatinya lembut. Okey. Itu yang keempat, hati akan menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Dan seterusnya yang kelima ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang dilayan dengan baik. Ingat kalau dalam rumah itu ada ketani pelihara anak yatim, tetapi pastikan ketani anak yatim itu tani layan dengan baik. Jadi apa lagi? Jadi di sananya adalah sebaik-baik rumah. Untung je tu. Siapa yang menjaga anak yatim yang ada di dalam rumah itu dianggap sebagai rumah yang paling baik. Sebaik-baik rumah. Okey. Jadinya kamu pun kalau kamu tahu anak yatim, bukan yang kata ni zalimi, bukan kata ni ambil kesempatan makan hartanya. Kan sebelum ni tajuk ni ada kan tu, kalau kata ni makan harta anak yatim hukumnya adalah haram. Kalau haram itu artinya berdosa lah. Okey, itu 5 huraian ni yang kamu pelajari tentang hikmat memuliakan anak yatim. Tapi sebenarnya banyak lagi. Tapi cukuplah untuk kamu 5 perkara ni saja, 5 hikmat ni saja di antara memuliakan anak yatim. Okey. Dan seterusnya kita ni tambah satu tajuk lagi, iaitu akibat menzalimi anak yatim. Apa akibatnya? Apa yang kita ni dapat kalau kita ni menzalimi, menjahati anak yatim itu? Okey, yang kalau yang tadi, kalau kita ni memuliakan kan, ini kita ni menzalimi anak yatim itu, apa tadi dapat? Okey, tadi baca lagi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menzalimi anak yatim. Tarang sudah tu sana, Allah Taala melarang kita ni menzalimi anak yatim, termasuk mengambil dan memakan harta mereka. Siapa ni? Maksudnya siapa yang makan harta anak yatim ataupun mengambil hartanya, ada akibat ini, artinya perkara yang baiklah. Antara akibatnya ialah
Yang pertama adalah apa tu? Berdosa besar. Yang pertama tu siapa yang jahat kepada anak yatim, indah menjaga baik-baik, tambahan lagi mengambil dan memakan harta mereka, orang itu akan mendapat dosa besar. Okey, seterusnya yang kedua ialah dianggap sebagai pendusta agama. Maksudnya pendusta agama Islam lah tu. Tu yang kedua, teruk je tu, kena anggap sebagai pendusta agama. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah. Tu teruknya akibatnya. Orang itu kan tadi kalau hikmat memuliakan anak yatim, kena janjikan masuk syurga kan. Dan katanya mendapat pahala pun sebagaimana pahala orang yang berjihad kan. Manakala siapa yang menzalimi, yang jahat kepada anak yatim, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Mau kamu tahu masuk neraka? Indah kan? Yang mana kamu ketahui bahawa neraka itu ialah api yang sangat besar. Okey, seterusnya yang keempat ialah kalau orang itu mengambil pun dan memakan harta anak yatim itu, harta itu tidak berkat. Indah berkat tu kalau kata ni ambil kesempatan untuk makan, menggunakan harta anak yatim itu. Okay, ingat yang keempat, harta tidak berkat. Dan seterusnya, hidup tidak tentram. Siapa yang mengambil harta anak yatim, hidupnya tidak tentram. Apa indah? Milik orang lain dimakan. Seolah-olah macam mencuri je tu. Okey. Jadi itu di antara akibat menzalimi anak yatim. Okey, tadi belajar hari ini 2 tajuk. Yang tu tadi hikmat memuliakan anak yatim. Apa baiknya, apa kebaikannya kata ni menjaga anak yatim tu, kalau kata ni memuliakan, kata ni dapat apa. Manakala tajuk yang kedua, akibat menzalimi anak yatim. Itu balasan bagi orang yang zalim kepada anak yatim. Okey, zalim itu termasuklah kita ni mengambil dan memakan harta misdurang tu. Jadi untuk mingguan ni itu saja, 2 tajuk itu saja yang cikgu terangkan. Cikgu harap kamu faham atas penerangan cikgu itu tadi. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti biasa juga sebagai penutup kita ni baca doa selepas belajar. Mudah-mudahan apa yang kamu pelajari tadi itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadah tangan semua sekali baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.